Seller center ni adalah untuk seller Shopee, khas untuk seller Shopee. Untuk kita pantau macam mana sale kita, macam mana kita nak edit produk kita. Kat situ lah kita nak buat, kita nak setting untuk advertisement, kita nak tengok income kita, wallet kita, semua dekat seller center. Khas untuk yang penjual lah, untuk seller. Okay. Assalamualaikum. Hari ni Kak Long nak ajar korang macam mana nak upload produk dalam Shopee. Okay. Ramai yang tanya, ramai yang minta ajar. Dari ni kita nak kongsi ilmu sikit. Okay, first kali kita buka Shopee macam biasa. Okay, sebelum tu Kak Long saya nak suggestkan supaya guna PC lebih mudah lah untuk kita upload produk ni. Sebab banyak benda nanti nak kena nak kena setting kan, nak kena type whatever. Better guna PC. Sebab kalau guna phone, dia lebih kecil dan susah sikit lah. Okay, kita buka macam biasa. And then kita log in macam biasa. So, dia akan pergi dekat page yang biasa kita shopping barang tu. Lepas tu, kita tengok dekat atas sebelah kiri ni. Atas kiri, ada tulis seller center kan. So, kita klik situ. So, dia akan pergi kepada page seller center. Seller center ni adalah untuk seller Shopee, khas untuk seller Shopee. Untuk kita pantau macam mana sale kita, macam mana kita nak edit produk kita. Kat situ lah kita nak buat, kita nak setting untuk advertisement, kita nak tengok income kita, wallet kita, semua dekat seller center. Khas untuk yang penjual lah, untuk seller produk. Okay. File hitam, Bing. Tu kita letak nama brand lah. Sebab ada juga customer yang memang dia tahu brand ni, so bila dia nak cari dia akan terus type nama The Black. Sedikit macam tips lah untuk kita tulis nama produk ni. Macam dekat Shopee Kak Long buat macam ni tau. Di hadapan sambal hitam belimbing ni, Kak Long ada letak Kak tulis free gift. Macam untuk attract orang beli produk Kak Long, Kak tulis free gift. Dan memang kena bagilah free gift kalau kita letak. So, Kak Long bagilah free gift yang berapa kupang dan 5 kupang kan harga free gift tu. Tapi tu pun dah buat orang suka dah. Tu salah satu cara untuk attract orang beli produk kita lah. Kalau tak nak letak pun boleh, tak ada masalah. Itu hanyalah option sahaja. So, letak nama ni sama hitam. Okay, The Black. Di belakang tu kita untuk nama produk ni lagi panjang lagi bagus. And then kita boleh letak macam benda-benda yang biasanya orang akan type. Contohnya sambal pedas, sambal murah. Keyword-keyword yang orang akan cari kan. So kita boleh type Black, sambal murah, sedap, padu. Okay. Boleh letak emoji tau. Contohnya gambar sambal, gambar cili nak menunjukkan pedas. Ada gambar yang macam api-api tu kan, nak menunjukkan benda tu pedas. Tu gambar thumbs up kan, nak tunjukkan benda tu sedap. Tapi dekat PC ni susah sikit nak masukkan emoji. So tak apa, tulis je dulu. Nanti once korang dah publish produk ni, boleh boleh guna phone, kita masuk untuk produk kita tu, terus kita boleh edit balik. Kat phone kan memang ada button untuk emoji kan. So nanti kita edit semula. Ni kita syarat dulu. Okay, and then lepas tu kita pergi pada kategori. Untuk kategori, untuk makanan hanya ada satu, iaitu di bawah groceries and pets. Aku pun tak tahulah kenapa dia gabungkan sekali untuk pet ni. Okay. Then okey, untuk sambal ada dua jenis kategori yang subkategori yang kita boleh gunakan. Okey, yang pertama adalah can and pack food. Okay, di bawah can and pack food ni memang ada kategori untuk sambal. Okay, yang ni yang pertama.
Yang lagi satu, yang kedua, boleh guna di bawah instant food pun boleh. Tu ready to eat. Jadi, bila ada dua, apa yang kita perlu buat? Sebab ada customer dia akan, bila dia nak beli barang kan, contohnya dia memang target nak beli makanan, dia akan terus type ready to eat food. Kan? Bila kita letak benda ni under kategori instant food, ready to eat, produk kita akan termasuklah dalam list tu, akan appear. Kalau kita letak contohnya dia orang type instant food kan, so bila kita letak kategori di bawah instant food ready to eat, produk kita akan kategori dalam tu lah. Kalau kita letak dekat canned food, kalau dia orang type canned food, produk kita akan tersenarai. Jadi boleh upload dua kategori berbeza ni, buat dua kali. Maknanya untuk kali ni upload di bawah canned food, nanti buat satu lagi, upload satu lagi produk di bawah instant food. Produk yang sama tapi kategori lain. Kita boleh letak rasanya dekat 500 ke berapa ratus produk. Shopee memang benarkan kita jual banyak dalam ni. So kita boleh letak beberapa banyak produk yang sama pun dengan gambar yang berbeza, nama yang berbeza, terpulang. Okey. Itu kita letak hari ni ada canned food, sambal. Dan kita tekan next. So dia akan keluar. Kita kena fill up lah basic information product. So dekat product description ni, korang suggestkan korang prepare siap-siap apa yang korang nak letak. Boleh juga nak copy daripada Shopee HQ. Boleh je copy and paste boleh, ataupun nak buat description sendiri. Nak katakan korang ni jual area Selangor ke, atau macam available COD untuk area Selangor, boleh contact number ni. Ikut suka korang nak buat description apa. So tulislah kan apa pun, boleh tengok dekat Shopee seller lah. And then lepas kita dah tulis semua detail tu, sebagai penutup kita boleh letak keyword tau. Keyword ni tujuan dia bila orang type search, produk kita tu dah tersenarai dalam keyword tu. Kita letak contohnya sambal hitam. Alah macam dekat Twitter kan, kalau kita letak hashtag, kalau orang cari kan automatic kita punya tweet tu akan appear kan bila orang search. So kita letaklah benda ni, hashtag sambal hitam murah, hashtag sambal padu, hashtag pedas, hashtag murah. Macam lah, apa-apa pun boleh letak lah, terpulang pada korang. Lepas tu kita pergi pada brand. Kita kat brand ni kita belumlah lagi satu brand yang establish kan, macam Alagapas ke Adabi ke Ayam Brand kan. So kita letak no brand pun boleh. And then rasanya ada satu option macam mouse ni problem pula. Macam kita boleh type kot nama kita sendiri dan kita letak. Tak tahu kenapa ada dekat suggestion ni, mungkin sebab kita orang tak pasti, tapi kalau ada letak, kalau tak ada letak je no brand. Okay, lepas tu origin ke expired date kita letak within 3 to 6 months lah. So far produk kita. And then certification kita belum ada any certificate. Dan untuk price, okay, macam ni nama produk kita sambal hitam belimbing. So maknanya kita ada dua saiz kan, jadi kita perlu letak variation lah. Di bawah sambal hitam belimbing akan ada dua variasi, iaitu 300 dan 100 gram. Kalau kita nak letak post tu hanya untuk saiz besar sahaja ataupun saiz kecil 100 gram sahaja, kita letak dekat sini spesifik. Kita type siap-siap 300 gram. Kita kena letaklah spesifik nama produk tu dengan saiz je. Kalau kita tak letak, so kita perlu buat enable variations. Enable variations ni, okay, cara dia kita nak isi, dekat sini kita tulis. Contohnya, macam produk kita berbeza dari segi size. So, we type size. Okay. Kalau setengah produk, dia berbeza dari segi color. So, type lah color. Ada produk juga berbeza dari segi whatever lah, shape ke, kan, taste ke. So
untuk kita ada berbeza size. So we type size. Then tu kita add option. Kita ada dua option kan. 300 gram dan 100 gram. Lepas tu itu sahaja option yang kita ada. Kita terus kepada price. Automatic dia akan keluar chart macam ni. Kita masuk je detail pasal price. Untuk 300 gram harga jualan 18, 100 gram RM8. Dan total stock ni letaklah dalam, katakan korang ada 20 lah kan. Depend pada stok. Stok ni boleh update anytime je, korang boleh edit balik. Tak ada masalah. Kalau tak ada stok, tak je kosong. Tu masuk product image. Product image ni terpulang ada setengah seller dia suka nak ada identiti kedai dia sendiri tau. Dia ada logo kedai dia sendiri ke. Benda dia jual the black tapi dia ada identiti dia. So dia nak letak gambar sendiri. Dia ambil gambar sendiri, dia edit, letak gambar sendiri and tak kisah terpulang. Boleh. Ataupun kalau nak guna gambar poster yang disediakan oleh HQ pun tak ada masalah. Kita upload lah beberapa gambar. Sebab faktor gambar ni memang main peranan tau. Orang kadang-kadang tengok benda yang warna nampak merah, menarik, nampak sedap. Tak rasa pun orang dah boleh tahu kan benda tu sedap. Gambar ni main peranan lah. Kita letak dah berapa gambar yang ada. Macam ni senang lah kan, dalam PC ni memang dah ada siap-siap gambar. So, nanti korang nak buat, korang masukkan siap-siap gambar dalam PC. Ataupun korang tak payah lagi upload internet. Ataupun at least ada satu gambar pun cukup. And then nanti the rest gambar yang lain tu korang boleh edit. Upload guna handphone je. Korang edit semula. Sebab gambar biasanya banyak dalam handphone kan. Kita edit balik. Upload daripada handphone. Lagi mudah. So ni untuk variation produk. Kita kena letaklah gambar yang besar, gambar yang kecil. Alright. Weight. Untuk weight berat satu, disebabkan ni kita gabung kan produk besar 300 gram dengan 100 gram. Jadi kita ambil yang paling berat lah. Berat untuk 300 gram termasuk botol semua tu adalah lebih kurang 0.5 kg. So kena letak je 0.5 kg. Make sure berat ni betul sebab dia akan charge pada customer untuk shipping charge lah. Kalau kita letak salah, kita letak benda tu under weight daripada benda yang sebenar, sebenarnya benda tu lebih berat, itu akan efek nanti dia akan tolak daripada kita punya income lah. Itu saja. Untuk parcel size tak perlu. Dan untuk shipping fee ni berbeza mengikut courier. And then courier hanya 3 ni je yang ada kontrak dengan Shopee buat masa ni lah. Pos Laju, DHL dan JNT. Then so pre-order ni option. Ada setengah dia tak nak pegang stok banyak kan. Jadi dia takut kalau ada customer order tapi stok tak ada, boleh letak untuk pre-order. Cuma kekurangan pre-order ni macam nanti kita nak join sale setiap bulan kan ada sale 11-11, 12-12, 1-1, dia akan ada sale tu kan. Biasanya bila kita dari segi performance kita kurang sebab kita tak boleh nak post barang tu within 2 ke 3 hari. Jadi kita susah nak masuk sale tu. Sebab tu kadang orang tak nak letak pre-order, so orang tak know. Sebab bila orang beli barang sale mesti orang nak expect dapat barang dalam masa 2-3 hari kan. Jadi bila pre-order biasanya Shopee punya syarat dia tak allow lah kita untuk join dia tu. Tapi Shopee punya syarat berubah. Setiap minggu pun boleh berubah-ubah. Setiap hari pun boleh berubah. Dan okey, cukup. Kat situ, save and publish. See? Tada! Tada! Keluar dah produk yang kita buat tadi. Jadi sampai sini dulu. Ini. Okay, korang semoga berjaya upload produk dalam Shopee. Kalau ada apa tak tahu boleh tanya nanti, boleh WhatsApp. Okay, bye.